Saya dekat sini dia ambil gambar, dia sempat ambil Itu. masa memang doktor tu tengok tu, ya Allah, kalau pandai berenang pun kan rasa tak boleh jugalah. Memang gelombang dia memang besar. Lepas tu pagi ini saya dijemput untuk pergi ke sekolah oleh Ustaz Kamaruzaman. Dalam perjalanan ke sekolah dari tempat penginapan hanya mengambil masa sekitar 4 ke 5 minit sahaja dengan menaiki motosikal. Saya dijamu dengan pemandangan kampung yang aman, damai dan permai. Pepohon kelapa yang merimbun mengisi setiap ruang perjalanan saya. Tidak lama kemudian, saya pun sampai di pintu masuk Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Muda Paloh. Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Muda Paloh merupakan sebuah sekolah pedalaman 3 yang terletak di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Daro, dan ia terletak di bawah Parlimen Tanjung Manis serta Dun Semop. Saya sekarang berada di pekarangan sekolah SK Orang Kaya Muda Pakeri di Paloh. Paloh ini di bawah pentadbiran PPD Daro. SK Orang Kaya Pakeri ini merupakan di bawah pentadbiran PPD Daro, dan sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah P3, sekolah yang agak terpencil, kerana akses untuk ke sekolah ini hanya menggunakan jalan air. Jadi kita dapat lihat bagaimana tabahnya guru-guru yang berkhidmat di sini, iaitu seramai 14 orang, yang mana ada 7 orang, tak salah saya, 7 atau 8 orang daripada Semenanjung. Dan mereka ini dah berkhidmat di sini dengan tempoh yang agak lama, sejak 2009 lagi. Dan ada di antaranya sudah berkeluarga juga, dan mereka gembira berada di sini. Jadi kita tinjau serba sedikit bagaimana keadaan sekolah, yang dapat kita lihat sekolah ini di kawasan Kampung Paloh. Semalam perjalanan saya ke sini menuntut pelbagai cabaran. Antaranya terpaksa menempuh perjalanan darat dari Sibu ke feri Serding. Kita menyeberangi feri, kemudian kita sampai ke Pulau Bruit dan masuk ke Kampung Sedi, dan dari situ juga kita menunggu kapal untuk membawa kita ke Kampung Paloh, yang mana kapal ini menyeberangi sungai dan menempuh muara laut. Dan hasilnya kita berada di dalam sebuah kampung yang begitu aman, damai, harmoni dan begitu cantik. Mari kita tinjau kawasan sekolah ini. Okey. Ini merupakan kawasan SK Orang Kaya Muda Pakeri Paloh, yang mana ini merupakan jalan lama sekolah ini. Kalau kita dapat lihat dari jalan besar kampung, ini merupakan
pintu masuk sekolah ini sekolah lama. Yang di sana adalah asrama baru yang telah ditaja oleh Petronas pembinaannya. So ini kita masuk di sini mengikut jalan lama. Walaupun jalan lama tapi ianya dicat dan dijaga dengan baik. Dan yang ini adalah prasekolah. Ini adalah prasekolah. Ini merupakan prasekolah SK Orang Kaya Muda Pakri, prasekolah Mujtahid. Assalamualaikum. Cikgu. Ramai tak student? 9. Boleh ke saya masuk? Okey. Ya ke? Tak apa, tak sihat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Seronok belajar? Seronok. Cikgu ada 2 orang cikgu PPM. So ramailah ibu bapa. Di sini ada kemas kan? Kemas ada dekat bawah. Ada kemas juga. Oh, maksudnya ada 2 prasekolah lah. Prasekolah sekolah dan prasekolah kemas. Kemas ada dua kelas. Ada 2 kelas. 4 tahun dengan 5 tahun. Ya. Yang ni 6 tahun saja. Oh, maksudnya lepas mereka 5 tahun mereka hantar ke sini. Dah boleh dah pandai membaca semua. Dah. Bagus. Cikgu Hanan. Cikgu Hanan dari mana? Dari Kedah. Asal dari Kedah lah. Asal dari Kedah. Cikgu Jaria. Ni Puan Jaria. Goban. Oh, Roban. Orang kampung ni Roban, Kampung Melayu. Kampung Melayu Roban. Ya, jalan sikit lepas jembatan tu masuk ni kan. Tahu. So, apa cabaran mengajar prasekolah ni cikgu? Cabaran Boleh ya saya interview sikit? Apa cabaran prasekolah cikgu? Bagi saya kena belajar balik dari awal sebab saya dah tinggal prasekolah lama lah. Cikgu di Saya posting sepatutnya Perdana. Lepas tu dah ada basic prasekolah, so saya dipindahkan ke sini lah. Masa di cikgu IPG atau apa ni? Pendidikan. Diploma pendidikan dari UNICEF. UNICEF. One off lah. Ya saya. Okey, dah tahun bila datang? 2022. 2000. Oh, baru lagi lah, baru setahun lah. Okey, 2022. Jadi macam mana cara cikgu nak mengeluarkan potensi anak-anak comel-comel ni dari segi minat belajar mereka? Cikgu rasa macam mana? Nampak tak mereka ni minat belajar? Ada yang nak, cuma dia tak pandai sikit. Jadi dia macam ke belakang sikit. Jadi nak kata kita boleh fokus dia, cuma dia macam mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekejap. Okey. Bila dia kita nak fokus dia mengganggu orang lain, kita cuba yang takat mana mampu lah. Okey, maksudnya di sini ada tak kaedah-kaedah mengajar inovasi didik Evo yang diterapkan? Buat masa ni saya masih orang kata dah lama tinggalkan masih mencari, masih belajar semula. Apa yang ni lah. Yang sesuai. Dan sudah tentu ada objektif dia lah, objektif cikgu lah terhadap anak-anak ni untuk memastikan mereka boleh membaca 3M. Boleh membaca 3M, at least 3M ya. So kita pun banyak fokus yang subjek 3M tu lah. Masalah-masalah lain? Masalah lain tak ada. Masalah sikap anak-anak tak ada. Tak ada. Itu semua budak-budak biasa. Setakat budak-budak biasa lah. Kemudian ibu bapa bagi sokongan. Sokongan ibu bapa okey. Siap macam dia rekod kat rumah lah, dia tunjuk anak dia ajar kat rumah tu. Alhamdulillah, so, bagus. Orang sikap ibu bapa macam tu lah yang kita nak kan, at least dapat bantu anak murid yang lain kat sekolah. Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan ini. Ya. Okey, nak jadi apa adik dah besar nanti? Nak jadi cikgu. Oh, bagus. Ni nak jadi apa? Ini dia kurang cakap sikit. Ya, kurang cakap ni. Nak jadi apa kak? Nak jadi suami cikgu? Dia pula yang menyaut. Aiman?
Aiman nak jadi apa? Man. Ha? Allah, terus menangis Aiman. Allah, malu Aiman. Okey. Puan Jaria, macam mana membantu prasekolah di sini? Setakat ni? Setakat bantu kira kalau tak ada cikgu tu kita bantu-bantu je lah. Bantu-bantulah. Maksudnya selain daripada membantu Cikgu Hanan dalam menyediakan makanan semualah. Lepas tu kebajikan murid, kita keselamatan tu memang kena je lah. Okey, alhamdulillah, bagus. So setakat ni tak ada masalah lah ya cikgu. Tak ada masalah. Seronok lah dekat sini. Cikgu Hanan seronok dekat sini? Ha? InsyaAllah seronok Lama juga dekat sini. Okey. Tak apa, lama-lama nanti menyesuaikan diri kat sini. Okey, terima kasih cikgu. Okey, saya minta izin dulu Okey, terima kasih. Okey, itu tadi saya menemu ramah Cikgu Hanan dan Puan Jaria. Cikgu Hanan adalah guru prasekolah, Puan Jaria adalah PPM pra. Jadi nampak mereka begitu dedikasi mendidik anak-anak. Ini standard lah titi kayu belian. Kayu ni mahal ya. Ini dipanggil ironwood ataupun kayu belian. Kayu ulin. Kayu ini sangat tahan. Kalau kena rendam dengan air, lagi bertambah kuat. Tapi kalau tengok kawasan ni, memang kawasan ni pernah dinaiki air rasanya. Air pasang, air laut. Disebabkan pintu depan tak dapat buka, tak dapat digunakan, maka akses masuk ke sekolah ini ialah melalui pintu belakang. Itu adalah pintu belakang dia. Tertera di situ SK Orang Kaya Muda Pakeri, Paloh. Ini dia kawasan sekolah. Dan deretan motosikal di sini adalah motosikal guru-guru dan staf AKP. Pelajar SK Orang Kaya Pakeri Paloh ni juga telah antaranya ialah Yang Berhormat Datuk Yusof Abdul Wahab yang merupakan bekas pelajar di sini pada tahun 1963. Kalau kita dapat lihat tarikh lahirnya pun ada di sini. Pada tahun 63 dia masuk di sini pada tahun 71 ini dia. Tarikh dia datang tahun 70. Datuk Yusof belajar di sini tahun 70. Tarikh dia meninggalkan sekolah ialah pada tahun 71. Darjah 2. Wah, hebat. Sebab dia transfer, alasannya transfer ke Darul. Inilah dia. Jadi untunglah sekolah ni berjaya juga menghasilkan pemimpin yang perlu kita banggakan. Terima kasih. Penubuhannya 1985 kalau tak silap saya. Sekolah yang mula itu bukan. Sekolah yang bukan di sini tetapi di kawasan kampung. Kawasan kampung, di Dewan Kampung. Mereka menggunakan Dewan Kampung. Kemudian kita pindah lokasi seperti yang pihak. Proses rakaman pesona guru pedalaman bermula selepas pihak IPG KPM membuat set studio sementara di bilik mesyuarat sekolah. Walaupun nampak ringkas, tetapi ia cukup menonjol. Dalam proses rakaman, Dr. Ghazali, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur, bertindak sebagai moderator yang menemu ramah guru besar, seorang guru dan juga saya. Pengalaman Dr. Ghazali selaku pengacara Money Matters Awesome TV
dan juga seorang pelakon iklan memberi sinar dan impak sensasi dalam program ini. Rakaman ini diterbitkan oleh Dr. Samsul, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pusat Pembangunan Insaniah IPGM KPM. Untuk bersama di sekolah. Lagipun kalau kita lihat kepada landscape sekolah ini, kita dalam keadaan yang berkelompok. Maksudnya, sinilah tempat kita bermasyarakat. Apabila tak apa, tuan. Ini seko 200 lebih. Betul, 200 lebih. Ikan apa ni? Ya, ikan kokos. Tapi dia besar. Kalau dia sekilo lebih, harga dia jadi mahal. Oh ya. Dia nak SJKC dan semua. Yang ni ikan apa dek? Ikan malong. Ikan malang. Senangin. Senangin. Ini senangin. Dia tu depan tu. Ya, ni umai. Umai ikan pirang lah. Oh, lama tak makan Pada tahun 2009, pernah terjadi satu kejadian perahu karam di perairan Paloh di mana sekumpulan guru dari Semenanjung yang baru diberi tugas mengajar dibawa dengan perahu untuk ke Pulau Beruit. Malangnya, perahu mereka karam dan kejadian itu menyebabkan kesemuanya tinggal sehelai sepinggang. Namun, syukur Alhamdulillah kerana tiada kehilangan nyawa. Cikgu Hajar dan Cikgu Syahirah yang berada dalam bot perasingan pada hari kejadian menceritakan pengalaman yang dilalui oleh rakan mereka yang karam. Masa tu 2 bot lah. 2 bot? Sebab sekolah lain dia boleh akses darat. Pukul berapa? Pagi. Pagi. Masa tu cikgu yang datang tu semua dari Semenanjung? Semua dari Semenanjung. Tak ada cikgu lokal, cikgu Kuching ke cikgu si? Sebab masa tahun kami posting 2009 tu, besar-besaran cikgu mat PPLI yang dihantar ke Sabah Sarawak. Yang bujang semua kena hantar di sini. Yang bujang semua kena hantar. Hampir satu kabupaten pun tu rasa cikgu masa tu. Kita orang ada beberapa sesi. Dalam satu hari tu kan, kami paling last, flight paling last sampai kat muka. Dia sampai dia naik flight sampai muka. Sampai Sibu. Sampai Sibu, lepas tu dikumpulkan di muka. Naik bas. Naik bas lah. Masa tu jalan muka dekat Kingwood muka. Kingwood yang dekat tepi laut tu. Ya. Esoknya pagi tu baru dapat penempatan sekolah. Tahu sekolah mana. Dulu dia tahu dapat Sarawak je, tak tahu sekolah lagi. Dia tak tahu sekolah lagi. Dah sampai tu tengok senarai nama kat dinding. SK OKM Pakeri. Apa OKM ni tak tahu, tak boleh nak teka orang kaya ni. Lepas tu ada pegawai dia orang, ni sekolah ni kena naik bot ni. Sudah. Lepas tu pergi ke Daro dulu. Naik bas pula sambung ke Daro. Naik bas pergi ke Daro. Lepas tu taklimat lagi dengan PPD Daro. Taklimat dah. Cuma sebab kami terkandas tu, dia letak kami kat asrama Sekolah Hijrah Badung. Oh, Sekolah Hijrah Badung. And then the next day tu baru gerak. Belum. Dekat 2 minggu kami terkandas dekat situ, terkandas di situ. Kenapa sebab cuaca memang tak elok. Oh, masa tu cuaca teruk. Memang tengah gelombang kuat. Teruklah kira adventure juga. Dia punya kayu lah, dia punya jalan. Masa tu terputus. Waduh. Masa kami sampai tu memang turun bawah, naik balik. So lepas 2 minggu, lepas 2 minggu tu baru naik bot datang ke sekolah. Sekolah sebab tu yang PPD nak hantar juga, sebab macam dah lama sangat terkandas tu kan. Cikgu-cikgu sini pun nak tanya bila nak hantar cikgu kan. Maksudnya PPD dia ada rasa tanggungjawab nak pastikan you all sampai ke sekolah. Baguslah macam tu. So masa dia hantar tu, PPD dalam bot you tak ada? Tak, bot yang karam. Bot yang karam. Bot cikgu sampai sini lah, memang sampai selamat sini. Turun dekat mana? Dekat pengkalan depan. Lepas tu yang bot yang karam tu, dia karam dekat Pulau Beruit. Dekat Sedik. Dekat Sedik tu. Yang kita turun naik sini. Masa karam tu memang gelombang tengah kuat lah. Memang ada kawan saya yang dekat sini, dia ambil gambar. Dia sempat ambil. Masa memang doktor. Tu tengok tu, ya Allah, kalau pandai berenang pun rasa tak boleh jugalah. Memang gelombang dia memang besar lah. Lepas tu terpaksa buang barang. Buang barang untuk ringankan bot. Ringankan bot. Beg memang semua, beg baju memang selai sepinggang lah. Yang baru datang dari Semenanjung. Ada kawan saya tu, dia bawa 3 beg troli, 3 beg habis.
semua di dalam laut. Allahu Akbar. Habis tu macam mana duduk dekat Kampung Sedi? Dia dekat Sedi dulu, lepas tu esok tu Marine ke datang bawa dia orang pergi Sarikir, lepas tu ada YB rasanya. Macam ni lah, beli baju sepasang, bagi bantuan tu lah. Dia dekat situ. Laptop semua habis. Tapi ada yang kawan tu dia selamatkan, yang kawan seorang tu lah. Laptop tu dia bawa bag galas kan. Dia galas sekali lah masa panjat tebing. Dia kata yang dia cerita, dia kata masa yang kejadian yang start air masuk semua tu, tepi tu memang pokok nipah. Kan tak boleh nak ni kan. Lepas tu dah bot dah kosong, lepas tu kawan dia azan semua. Dia kata kuasa Allah lah tolak ke kawasan bakau. So baru dia orang boleh panjat. Betul, macam dia kata nampaklah keajaiban masa tu, Allah tolonglah masa tu. Dia kata panjat pokok bakau tu. Tu yang dari sini nampak oren-oren tu, nampak jaket keselamatan tu. Ni besar kan, teropong juga yang masa karam dulu tu. Ada. Dia saksi jugalah tengok yang oren-oren pokok. Sama. Okeylah cikgu, terima kasih dengan perkongsian ni. Sebab saya dengar sejarah saja. Ada baca-baca dalam Facebook pun pernah tak benda ni. Okey, so tak apa, nanti kita ni lagi. Terima kasih. Demikianlah berakhirnya episod kedua dengan pengisian serba sedikit tentang SK Orang Kaya Muda, aktiviti pesona guru dan pengalaman guru-guru semenanjung yang bertugas di sini. Ternyata cabaran yang diharungi tidak mematahkan semangat, malah menguatkan iltizam demi mendidik anak bangsa di pedalaman. Temui saya lagi dalam Paloh Tak Mengeluh bahagian akhir.